Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ni sangat interesting guys. Korang ada kembar tak? Biasanya orang cakap kembar ni kan dia ada ikatan yang kuat antara satu sama lain. Kadang-kadang kalau seorang demam, yang seorang lagi tu mesti akan demam juga. Tapi kan korang pernah dengar tak telepati ataupun kisah kembar yang boleh merasai kehadiran gaib di sekeliling dorang? Atau senang cakap, di antara kembar tadi tu kan ada kisah aneh dan mistik yang pernah terjadi. So hari ni Nina akan share dengan korang beberapa kisah pendek daripada kembar yang pernah mengalami kejadian aneh dan pelik. So without wasting any time, let's get started. Untuk pengetahuan korang, cerita ni nak ambil dekat Reddit. So pengguna dekat sana diorang share lah pengalaman diorang. Jadi kita akan mulakan dengan cerita user yang pertama lah. Jadi user yang pertama ni bernama Sign. Dia cakap dia ada kembar perempuan dan diorang ni tinggal berasingan dan jauh. So pada satu malam tu The Sun ni dia mengalami sleep paralysis dan kakak dia telah kejutkan dia. So dia pun terbangun daripada tidur dan dia pun bersembang lah dengan kakak dia lebih kurang setengah jam macam tu, dan diorang pun sama-sama tidur balik. Esok pagi tu dia pun bangun macam biasa. Lepas tu dia sembang-sembang lah, and then dia macam tiba-tiba dia fikir tau, sebenarnya kakak dia tak tinggal dengan dia, dan pada malam tu kakak dia memang tinggal dekat rumah dia. Maksudnya dia tidur dekat rumah dia. So dekat sini, siapa kembar yang telah kejutkan dia pada malam tadi dan sembang-sembang dengan dia? Uish, cerita macam ni pun dah rasa merembang. Cerita yang kedua ni pula dikongsikan oleh Trisha. So dia kata pada masa ni dia berusia 3 tahun dan mak dia telah mandikan dia dengan kakak dia di dalam bilik air. Masa dia orang tengah mandi tu kan, tiba-tiba dia orang berdua ni kan tunjuk macam tu, sama-sama tau, tunjuk sama-sama dekat penjuru bilik. Mak dia orang pun macam terkejut lah, kenapa? Ada apa dekat situ? Dan korang tahu apa yang dia orang berdua balas? It's the lady, she's smiling. Oh my god. Ya Allah, aku meremang. Biasalah kan budak-budak ni dia macam kadang-kadang bila diorang masih kecil, diorang punya hijab tu masih tembus, jadi diorang boleh nampak benda tu. So bila makin besar, hijab tu pun akan tertutup. Okay, next story yang ni pula daripada What to Do. I don't know what to do. Tiba. Okay, kisah yang ni pula bukan pasal dia, tapi adalah pasal pakcik dia yang ada kembar. So nenek dia cerita masa pakcik dia berusia 11 tahun, kembar pakcik dia ni hilang tau, dan pakcik dia memang sedih sangat-sangat. Malam tu tiba-tiba pakcik dia bangun daripada tidur dan berlari ke bilik nenek dia sambil nangis. Bila nenek dia tanya, kenapa nangis ni? Dan pakcik dia jawab yang kembar dia dah pun meninggal. Esok tu diorang telah jumpa jasad kembar pakcik dia yang dah tak bernyawa di dalam parit. Rupa-rupanya kembar pakcik dia tu kena langgar lari dan telah meninggal di tempat kejadian. Oh, sedihnya. Jadi roh kembar pakcik dia tu datang dekat dia untuk beritahu, aku dah tak ada sebenarnya. Oh, sedihnya. Ya Allah. Okay, next story. Yang ni pula daripada user yang bernama Banana, dan dia ni adalah kembar 3 orang. So diorang ni punya kelebihan, bila diorang tunding jari je, diorang boleh jumpa sesama sendiri. Contohnya macam diorang main sembunyi-sembunyi tu kan, diorang just tunding je jari ikut perasaan diorang ataupun ikut kata hati lah kan. Diorang just tunding je dekat mana-mana, dan dekat situ mesti akan ada kembar diorang yang lain tu yang tengah bersembunyi. Pelik kan? Diorang punya telepati tu macam kuat gila. Just macam, okay, aku nak tunding kat sini, okay, kat situ mesti akan ada kembar aku yang tengah sembunyi. So bagi diorang permainan hide and seek ni sangatlah boring, sebab diorang boleh jumpa sesama sendiri dalam masa beberapa minit je. So satu hari tu diorang bertiga telah main hide and seek dalam sebuah pasar raya kecil. Tiba-tiba si Banana ni dia tak jumpa tak kembar dia yang lain tu sembunyi dekat mana. So mak dia pun cakap lah, alah tunjuk je lah dia ada dekat mana. Dan bila diorang pergi cari tempat yang Banana tu tunjuk tadi, yes, memang ada kembar dia yang tengah sembunyi dekat situ. Wah, ini magic ke apa ni? Hebat. Okay, next story. Okay, yang seterusnya ni, kaki kembar dia cramp semasa kembar dia yang seorang lagi tengah surgery kaki. Kisah yang ni pula dikongsikan oleh Irfan, dan dia cakap dia pernah patah kaki semasa bermain hide and seek. So parents dia pun bawa lah dia ke hospital untuk betulkan kaki dia yang patah tu. Manakala abang kembar dia pula ditinggalkan dengan family diorang yang lain. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, abang kembar dia tu menjerit macam seolah-olah dalam kesakitan yang amat sangat. Rupa-rupanya bila diorang check, okay, kaki abang kembar dia ni tengah cramp. Dan pada masa yang sama, minit yang sama, si Irfan ni tengah menjalani pembedahan kaki. Dia macam yang adik dia tu tengah buat operation kaki, so dia boleh rasa kesakitan tu. Wah, kalau macam tu kan kau janganlah sakit menderita si kembar tu kan, sebab boleh rasa apa yang dia rasa. Okay, next. Okay, ni pula pasal kembar mak dia yang muncul sebagai roh selepas dia dah mati. Jadi mak dia ni ada abang kembar lelaki yang join ketenteraan. Malam sebelum pakcik dia nak balik ke rumah untuk jumpa anak isteri, macam kita tahulah kan, kalau geng-geng tentera ni dia macam akan pergi, bukan kata outstation, akan pergi bertugas selama beberapa minggu, beberapa bulan, lepas tu akan balik semula ke rumah diorang. Jadi malam sebelum dia balik tu, general tadi tu telah minta adik mak
mak dia ni untuk teman dia kejap untuk ronda-ronda kawasan. Masa diorang tengah ronda tu kan, diorang ni telah diserang hendap oleh penduduk setempat. Dan pakcik dia memang tak selamat sebabnya pakcik dia kena tembak daripada belakang. Pada hari pakcik dia tu meninggalkan, mak dia ni tengah kemas-kemas dapur tau. Sebab pada masa tu mak dia ni tengah pegang gelas, and then tiba-tiba dia terlepas gelas tu dan gelas tu pun pecah ke lantai. So mak dia pun tengah kutip-kutip lah sepihan-sepihan kaca tadi. So masa mak dia tengah cuci sepihan kaca tu kan, mak dia ternampak kembar dia tu berdiri di sudut bilik. Tak lama lepas tu mak dia telah dapat call yang mengatakan abang kembar dia dah pun meninggal. Mungkin abang kembar dia tu datang dekat situ untuk beritahu yang aku dah tak ada dek, aku akan pergi. Tapi kenapa aku meremang? Dia macam seram, kau tahu tak? Macam tiba-tiba kau nampak dia. Allahu Akbar. Seram. Tak tahulah nak sedih ke nak seram, tapi sedih pun ada, seram pun ada. Tak tahulah. Okay, next. Cerita yang ni pula tentang seorang nenek yang ada kembar dan boleh merasa kesakitan kembar yang dia rasa. Okay, yang ni sama macam cerita tadi yang kaki krem tu kan. Ini sama. So, Lucy ni cerita nenek dia ni ada kembar perempuan dan diorang ni telah berasal daripada England. So, nenek dia seorang je yang telah berhijrah ke Australia, tapi kembar dia masih tinggal di England. Satu hari tu, tangan nenek dia ni sakit sangat. Tak tahu kenapa. Dia macam tiba-tiba je. So, diorang pun bawa lah nenek dia ni ke hospital untuk check. Tapi doktor sendiri pun pening tau. Tak tahu apa punca yang menyebabkan tangan nenek dia macam tiba-tiba je sakit. Selepas seminggu kemudian kan, nenek dia dapat surat daripada kembar dia yang berada dekat England mengatakan yang dia telah jatuh dan patah lengan. Lengan dia yang patah tu kan sama dengan lengan yang nenek dia rasa sakit tiba-tiba tu. Ini betul-betul telepati kuat ni. Tapi dia macam ada jugalah kebaikan. At least kalau kita rasa sakit ke apa-apa kan, kita mesti akan tahu okay, kembar aku masih dalam kesakitan. Macam tu kan. Okay, yang ni adalah cerita yang terakhir tentang parut yang tiba-tiba muncul. So masa kecil-kecil dulu, Richard ni dia suka bermain papan luncur di atas ais. Biasalah budak-budak kalau main kan, diorang ni bukannya berhati-hati sangat pun. Masa dia tengah main luncur-luncur tu kan, entah macam mana, tiba-tiba dia terjatuh dan kepala dia terhantuk dekat bongkah ais. So dia pun dibawa lah ke hospital untuk rawat luka dia tadi tu. Selepas Richard ni dah sembuh, dia perasan ada satu parut dekat kening dia disebabkan luka dia jatuh dulu. Tapi selepas beberapa minggu kemudian, kakak kembar dia yang bernama Rachel cakap kening dia ada parut yang sama macam Richard. Padahal Rachel ni dia tak pernah jatuh ataupun apa-apa je lah yang akan menyebabkan dia akan dapat parut yang sama macam kembar dia. Parut tu tiba-tiba muncul tanpa sebab guys. So kakak dia pun dapat parut yang sama macam si Richard tu dapat. Ini bahaya juga kan. Kau jatuh, aku pun dapat juga parutnya. Tak adil juga kan. Okay guys, jadi Nina nak tahu pengalaman korang yang mungkin korang ni kembar lah kan. Mungkin korang ada kisah aneh ataupun pelik yang pernah terjadi antara korang dan juga kembar korang. Korang boleh komen dekat bawah. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.